السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, saya menyeru kepada diri saya dan sidang jemaah sekalian, marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan itu menjadikan kita hamba yang bersyukur kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Maksudnya, wahai sekalian orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada ulil amr, yaitu orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah dan berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu kembalikannya kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, gejala sosial merupakan isu sejagat yang melanda kehidupan manusia sepanjang zaman. Porak-peranda kehidupan masyarakat adalah berpunca daripada wujudnya golongan yang rosak akhlaknya dengan membelakangkan agama dan mengutamakan hawa nafsunya. Keruntuhan akhlak dijelmakan melalui tabiat mengabaikan perintah Allah, melakukan kemungkaran dengan sewenang-wenangnya, cintakan hiburan dengan cara yang melampau dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing manusia ke arah kehidupan yang mulia dan berakhlak. Ini dijelaskan di dalam sebuah hadis, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Maksudnya, sesungguhnya daku diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak kamu. Riwayat Imam Al-Baihaqi. Di negara kita hampir setiap hari dilaporkan dengan pelbagai perkara gejala sosial yang sedang melanda masyarakat. Pelakuan yang buruk ini bukan hanya melibatkan golongan remaja, tetapi juga di kalangan dewasa. Di antara beberapa gejala sosial yang amat membimbangkan kita ialah penagihan dadah, penagihan meminum arak, pergaulan seks yang bebas, penderaan kanak-kanak dan sebagainya. Perkara ini telah mengancam pembangunan dan kesejahteraan hidup di negara kita.
Di peringkat keluarga, permasalahan ini telah menjejaskan masa depan sesebuah keluarga kerana diganggu gugat oleh anggota keluarga yang rosak akhlaknya. Ibu bapa berhadapan dengan pelbagai masalah seperti tekanan hidup dan kehabisan harta benda kerana ancaman kehendak nafsu jahat di kalangan segintir anak-anak. Di peringkat masyarakat, gejala sosial ini telah mengancam kebahagiaan dan kesejahteraan hidup kerana terpaksa menghadapi ancaman dan gangguan golongan perosak daripada masyarakat. Manakala peringkat negara, penglibatan anggota masyarakat dalam pelbagai kegiatan yang tidak bermoral bukan sahaja membazirkan keuangan negara, malah hilangnya tenaga-tenaga pelapis yang sepatutnya mewarisi kepimpinan negara. Justru itu adalah menjadi tanggungjawab semua anggota masyarakat agar menangani masalah ini dengan terus berleluasa. Adalah tidak wajar sama sekali di kalangan kita saling menuding jari, menyalahkan satu sama lain tanpa memberikan sembarang sumbangan dalam menghadapi ancaman tersebut. Muslimin yang dimuliakan, masalah keruntuhan akhlak disebabkan oleh pelbagai punca yang saling kait mengait. Di antaranya ialah kurangnya kepahaman, pengetahuan dan penghayatan agama Islam di kalangan anggota masyarakat. Kurangnya prihatin segelintir ibu bapa terhadap anak-anak, pengaruh media yang melampau, kemunculan pusat-pusat hiburan yang tidak terkawal, hidup masyarakat yang mementingkan dunia dan lain-lain lagi. Oleh kerana itu, adalah menjadi tanggungjawab kepada mana-mana pihak yang menjadi penyebab kepada suburnya gejala sosial tersebut agar membuat muhasabah segera bagi mengenal pasti kelemahan dan kesilapan masing-masing yang menyebabkan terjerumusnya sebahagian anggota masyarakat ke dalam gejala yang tidak sihat ini. Sebagai seorang Muslim, kita perlu insaf. Kita perlu insaf dan cepat-cepat terus bertaubat. Islam mewajibkan kita sentiasa menghayati dan melakukan kebajikan dalam apa jua kegiatan di dunia ini, di samping menegah sama sekali segala apa jua keburukan dalam segenap gerak kerja harian. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala akan mengadili hamba-hambanya, walaupun kebajikan atau kejahatan yang dilakukan itu sebesar zarah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zalzalah ayat 7 hingga 8 yang dibaca di awal khutbah yang bermaksud, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, nescaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walau seberat zarah, nescaya dia akan melihat balasannya pula. Muslimin yang dimuliakan, sesungguhnya syariat Islam yang serba lengkap ini menyediakan pelbagai panduan dalam kehidupan duniawi. Menghayati sepenuhnya panduan syariat Islam dalam sebarang kegiatan akan menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan kepada semua pihak, sama ada kehidupan di dunia maupun di akhirat. Permasalahan keruntuhan akhlak pelbagai lapisan masyarakat juga dapat dikurangkan jika semua pihak memahami dan melaksanakan tanggungjawab masing-masing sebagai pemikul amanah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kewajipan memakmurkan dunia ini dengan dasar nilai dan falsafah keagamaan Islam. Adalah menjadi tanggungjawab setiap Muslim, walau dari apa juga latar belakangnya, kerjayanya, memikul amanah Allah dengan memastikan apa jua kegiatan mestilah berlandas dengan petunjuk dan syariat Islam. Marilah kita sama-sama menginsafi kekurangan tersebut dan kelemahan tersebut kita selama ini dalam melaksanakan kewajipan kita sebagai pemikul amanah Allah, sehingga kita dihadapkan dengan ancaman gejala sosial ini. Mudah-mudahan dengan keinsafan ini
kita akan mengorak langkah secara bersepadu untuk menghadapi apa jua bentuk ancaman gejala sosial di dalam keluarga maupun masyarakat kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 104, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maksudnya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan dan kebaikan, menyuruh kepada yang baik dan mencegah daripada yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله ittaqullaha fima amar wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Wahai sekalian hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untukmu buat sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita berbakti kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada seksaan api neraka. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyiduna Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan juga sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini. Juga kepada bapa saudara junjungan kita Sayyiduna Hamzah dan Sayyiduna Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyiduna Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri baginda Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dan lain-lainnya. Seterusnya kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat mereka yang menuruti mereka dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, kurniakan juga kemuliaan dan kesejahteraan
kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara umat Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdakal Haris al-Syari'atik Al-Sultan Ibrahim ibn Al-Marhum Al-Sultan Iskandar, Sultan dan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'aluk Johor Darut Ta'zim, dan kepada Raja Zaris Sufia binti Al-Marhum Sultan Idris Shah Tengku Ismail ibn Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor, putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa khudhulil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa kulla man huwa aduwwul lid-din. Allahumma farrij humumal muslimin, Allahumma farrij humumal muslimin, Allahumma farrij humumal muslimin وقض الدين عن المدينين وأحسن خلاص المسجونين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والعزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.